Di parlimen ini, kita ada ruang sebagai ahli parlimen untuk bertanyakan soalan. Kita boleh tanya soalan mulut dan akan dijawab oleh menteri di parlimen. Ataupun kita boleh tanya soalan bukan lisan, bertulis dan mereka kena jawablah. Dan ini adalah 3 contoh di mana kita tanya soalan jelas sekali tetapi jawapan tidak diberikan. Ataupun mereka sengaja tidak mahu menjawab. Contoh pertama, saya telah bertanya kepada Perdana Menteri, nyatakan butiran lengkap bilangan penjawat awam Kerajaan Persekutuan termasuk menteri yang telah ke Sabah baru-baru ini semasa tempoh pilihan raya Kerajaan Negeri Sabah. Kan? So kita nak tahu kerana kita lihat ada ramai anggota telah turun berkempen tetapi kita nak tahu sama ada perbelanjaan ini keluar daripada poket parti politik ataupun daripada agensi kerajaan. Yang ini kita berhak tahu kalau mereka pergi dan mereka berkempen gunakan wang rakyat, parlimen mesti menyediakan ruang itu untuk kita bertanya dan kita tahu jawapan. Tetapi kalau kita lihat jawapannya, langsung tidak memberikan, dia jawab 3 perenggan, banyak mukadimah tetapi langsung tak ada butiran. 1 sen pun dia tak tulis. Ini adalah contoh di mana kita tak dapat jawapan. Yang keduanya adalah Kementerian Wilayah Persekutuan. Selepas langkah Sheraton, Kerajaan Persekutuan yang baru telah melantik Majlis Perwakilan Penduduk MPP. Di semua kawasan parlimen di Kuala Lumpur. Dan ada ramai yang kita bertanya siapa mereka, senarai lengkap nama ahli MPP. Standard, straightforward. Kerana kalau mereka menubuhkan Majlis Perwakilan Penduduk, wakil-wakil ini mesti mewakili satu persatuan. Persatuan apa tu? Atas kredibiliti apa, atas mandat apa mereka mewakili penduduk. Jadi kita tak tahu sama ada mereka ini ketua cabang ke, ataupun mereka ketua Sri Kandi ataupun mereka adalah pengerusi Persatuan Penduduk. Standard, Jawapannya saya telah berikan, langsung tak ada senarai nama. Front page, back page langsung tak berikan senarai nama. Kerana kemungkinan mereka tak tahu bagaimana nak jawab. Siapakah yang mereka mewakili, persatuan mana. Yang ketiganya, ini adalah bukan sidang ini, sidang yang lepas, mesyuarat kedua. Saya telah bertanya kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas. YB Datuk Seri Redzwan. Saya nak tahu daripada jemaah menteri yang baru dilantik, siapakah yang telah membuat ubah suai pejabat dan kediaman rasmi mereka? Kerana dalam suasana COVID, kita tak ada perbelanjaan, tak ada duit. Siapa menteri yang telah buat renovation? Kerana kita dengar daripada penjawat-penjawat awam, ada kes sebegini. Tapi kalau kita lihat jawapannya, langsung tak ada butiran. Saya telah bertanya sekali lagi dalam mesyuarat ini, dalam perbahasan, juga tak ada. Tak diberikan jawapan. Kalau tak ada jawapan, tugas siapa yang perlu menyelaraskan semua ini di parlimen? Speaker. Kalau kita bagi ruang kepada ahli parlimen untuk bertanyakan soalan, kalau menteri tak jawab, sepatutnya speaker kena panggil mereka. Ataupun parlimen kena tengok jawapan ini dan pastikan sama ada satisfactory, memuaskan atau tidak. Kita tak boleh biarkan macam ini. This is substandard work. Isu kedua adalah semua isu yang telah kita bangkitkan dalam perbahasan peringkat dasar. Yang telah akhir 26 November sebelum kita dapatkan kelulusan Dewan. Kalau kita lihat semua isu yang dibangkitkan, menteri diberi masa yang sangat singkat untuk menjawab. Saya bagi satu contoh, Kementerian Wilayah Persekutuan, ahli Parlimen Kuala Lumpur, 3 orang, saya, Bukit Bintang dengan Kepong, tak diberi peluang untuk berbahas walaupun adalah Kementerian Wilayah berkenaan dengan kita. Tetapi wakil rakyat kawasan lain, negeri Kelantan, semua boleh bangun berbahas. Saya faham ini adalah hak semua wakil parlimen, tak kira kawasan, boleh bangun untuk bahas. Tetapi speaker yang memantau perjalanan Dewan ini patut tengok
Kalau ada prioriti yang patut diberikan kepada wakil rakyat kawasan tersebut yang tersekat, patut kita diberikan ruang. So, satu, kita tak dapat ruang untuk berbahas masa Kementerian Wilayah Persekutuan. Speaker kata boleh mencelah masa menteri jawab. Menteri diberikan berapa minit? 15 minit untuk menjawab. Bagaimana boleh satu kementerian, bajet satu kementerian, menteri diberikan hanya 15 minit untuk menjawabnya. Termasuk celahan semua memang tak ada. It's not a medan yang betul-betul efektif untuk wakil rakyat membangkitkan isu. Dan selalunya setiap isu yang mereka tak nak jawab atau mereka tak ada masa, mereka akan kata saya akan berikan secara bertulis. 26 November sampai sekarang, jawapan bertulis isu yang telah kita bangkitkan semasa perbahasan dasar masih belum ada atas meja saya. Okey? Jadi saya nak tanya, lepas kita dilantik, ini adalah ruang yang paling baik untuk kita bangkitkan. Kalau parlimen bukan tempat untuk kita dapatkan jawapan, saya nak tanya speaker dengan menteri, di mana lagi rakyat boleh dapatkan? Soalan yang saya tanya ini tidak berunsur politik. Standard perbelanjaan. Menteri ada renovate, kalau ada buat ubah suai, berapa telah dibelanjakan? Tak ada. Okey. Menteri ada bawa pegawai pergi berkempen di Sabah, saya nak tahu duit siapa, agensi mana? Tak ada jawapan. Okey. Dan senarai nama ahli majlis MPP, begitu senang pun tak ada nama. Okey, di mana lagi wakil rakyat boleh dapatkan jawapan? Saya nak tanya speaker dan jemaah menteri. Okey, selalunya standard answer senang. Tulislah surat kepada saya. Dah tulis dah jawapan bertulis, soalan bertulis pun tak dapat jawapan. Okey, so saya nak rakyat tahu, bukan senang. Kita datang setiap hari, bahas-bahas tapi tak ada jawapan. Okey, so menteri, jemaah menteri tak boleh ambil gaji buta lagi. Ini sangat penting. Kalau tak boleh jawab bermaksud mereka tak nak rakyat tahu. Saya rasa ini adalah satu sikap saya rasa yang tidak mencerminkan pimpinan kerajaan prihatin yang dikatakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Terima kasih.